Okey, so kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, insyaAllah hari ini kita akan masuk bab seterusnya iaitu bab 10, kecerunan garis lurus. Okey, berkaitan pasal kecerunan garis lurus. Okey, senang je tajuk ni, tapi okey, tajuk ni awak kena fokus lah. Maksud saya awak kena fokuskan study betul-betul tajuk ni, sebab tajuk ni dia akan belajar sampai bila-bila lah untuk tajuk kecerunan. Dia kita ni kan belajar mana-mana topik lah kan. Ada yang macam algebra. Macam algebra tu dia asas kepada pengiraan kan. Setiap topik memang ada algebra. Macam tu lah kan. Kalau macam okay, macam bab 9 hari tu pasal laju dan pecutan kan. Okey, laju dan pecutan. Kalau yang macam tu awak belajar masa form 2, lepas tu form 4. Form 2 dah form 4. Macam tu lah, form 3 awak skip. Okey. Kalau macam yang bab 10 ni pasal kecerunan garis lurus. Okey. Kalau kecerunan garis lurus ni awak belajar setiap tingkatan. Sebab itulah awak belajar setiap tingkatan. Jadi awak kena fokus betul-betul sebab nanti form 3 awak belajar lagi sambungan dia. Dia sambungan daripada yang ni. Kalau awak tak boleh nak fahamkan yang ni, susahlah untuk next year. Okey, so kena betul-betul fahamkan tajuk ni. Okey, insya-Allah saya akan cover dalam 1 hari je. Hari ni je, dalam 2 jam ni je. Minta tolong fokus. Okey, bab 10 ni 2 jam ni je saya nak cover. Okey, bab 10 ni kecerunan garis lurus. Okey, form 3 nak belajar lagi pasal garis lurus. Yang ni masa form 2 awak belajar kecerunan garis lurus. Belajar pasal kecerunan je. Naik form 3 awak belajar pasal garis lurus. Ada kecerunan, ada lintasan, ada macam-macam lah bawah tajuk garis lurus. Lepas tu naik form 4 awak belajar macam mana nak melukis garis lurus lah, apalah semua. Banyak lagi lah. Naik form 5 ada lagi berkaitan pasal graf. Okey, banyak lah. Okey, so tajuk ni kita kena fokus betul-betul. Okey, baik. Okey, pertama sekali kecerunan garis lurus, perkataan cerun tu. Apa yang awak faham daripada perkataan cerun? Apa yang awak faham daripada perkataan cerun ni? Curam. Betul, macam curam. Oh, sorry. Saya tak share screen Sekejap. Bila ini dapat setengah tu ramai dah tadi. Wow. Bagus. Okey, sebab 10 ni pasal kecerunan. Cerun ataupun kita faham lainnya dia cerun tu curam kan. Macam kita nak naik bukit ke, naik gunung ke, ada kecerunan dia. Macam bukit tu kan curam ke tak? Oh, curam kan. Kalau gunung ke apa, sangat curam. Kalau sangat curam, sangat cerun macam gunung lah kan. Tak ada lah. Tak berani lah kita nak naik kan, mendaki bukit, mendaki gunung ke, mendaki gunung Kinabalu. Dia macam, kalau awak mendaki gunung apa-apalah kan, dia macam kita dah ada flow lah nak mendaki gunung tu. Maksudnya orang yang dah lepas-lepas, orang yang dah sebelum-sebelum ni, dia macam dah buat step lah laluan untuk mendaki tu. Dia kalau kita guna laluan lain tu, dia tak selamat lah sebab mungkin kecerunan dia tu sangatlah cerun, sangatlah curam.
apa, ada risiko lah, bahaya lah kalau kita guna laluan lain. Itulah, okey. So, itu maksud cerun curam, okey, garis lurus. So, macam yang ini, ni cerun, ni cerun curam, dia maksudnya cerun curam tu kalau dia condong lah, garis yang condong macam tu. Kan, garis yang condong. Okey, so macam yang ini, dia ada kecerunan dia. Kecerunan adalah. Okay. Dekat sini kita nak naik bukit kan. Ingat nak naik bukit tu. Okey, kecerunan dia okey macam ni. Kecerunan saya wakilkan sebagai huruf M. Okey. Kecerunan ni kita wakilkan sebagai huruf M ya. M. So M ni dia positif. Kalau yang naik bukit, M dia ada kecerunan, di mana kecerunan dia positif. Okey. Tapi kalau kita turun bukit, kecerunan ada juga kan. Macam kita nak turun bukit. Cerunnya takutlah nak turun. Maksudnya adalah tercerun. Adalah turun. Adalah kecerunan dia, adalah curam dia. Nak turun bukit tu, cerunnya, curamnya takutlah nak turun. Macam jalan raya ke apa kan. Jalan raya daripada atas nak sampai bawah tu. Atas sampai bawah tu nak turun tu kan. Takutlah nak tengok naik yang apa, macam dekat taman, naik roller coaster tu ke. Dia ada kecerunan tu, takut kan naik. Kalau nak naik tu ada yang menjerit-jerit lah. Nak turun pun ada yang menjerit lah. Sebab dia ada kecerunan tu kan. Okay. So kalau bila turun pula, turun tu M dia kena negatif. Kecerunan dia negatif. Dan, okay, kalau straight macam ni, macam jalan raya lah. Contoh jalan raya. Ada tak kecerunan dia? Garis lurus yang straight. Ada tak kecerunan dia? Nak tanya. Tak ada. Okey. Tak ada. Okay. Kalau tak ada tu, maksudnya kecerunan dia adalah dari segi nilai macam mana? Kosong. Yes. Kecerunan tak ada kan? So nilai dia kosong lah. Kalau yang gunung lah, yang ni memang tak boleh nak mendaki lah, bahayalah sangat kan. Kalau bahayalah, memang bahaya. So kalau yang ni, macam mana kecerunan dia? Tidak tertakrif. Bagus. Tidak tertakrif. Tak, infinity lain. Infinity tu lain. Infinity tu ada. Cuma dia banyak macam tu. Okey. Kalau yang ni tidak tertakrif. Bukannya infinity lain. Beza tu dah dua tu term tu. Tidak tertakrif ni tidak boleh dicari. Tidak boleh dicari. Memang tak boleh. Infinity tu ada. Kita boleh cari. Cumanya dia nombor tu maybe sangat-sangat besar ke. Macam tu lah. Oh ya, okey. Dalam buku teks ada buat rajah macam muka orang tu. Untuk benda-benda ni. Okey. Boleh juga nak refer kat situ kalau ingat cara macam tu. Boleh je nak refer yang muka. Kalau apa ni? Kalau awak suka yang jenis muka tu kan. Kalau saya kita nak ingat sampai bila-bila kan, masuk sampai form 5 ni, sampai form 5 sampai masuk U. Kalau saya ingat macam tu, dia naik bukit positif, turun bukit negatif. Itu je. Naik bukit positif, turun bukit negatif. Okay,
So, macam yang ni nombor 1 ni. Awak rasa PQ ke RS yang lebih curam? Yang mana satu yang lebih curam? Kalau kita tengok dari sudut dia sini 50, sini 30. 50, 30. Kalau ni kan, contoh macam tengok tangan saya ni kan. Okay. Kalau jalan raya macam ni je. Tak cerah sangat kan, boleh je pergi, berani je kita. Kalau macam ni, berani tak? Kalau agak-agak macam ni, berani tak nak naik jalan raya tu? Takut juga kan? So yang takut tu adalah curam. So dekat sini boleh jawab je lah kan. Garis yang lebih curam adalah apa? Yang mana satu? Fatin ke? Okay, yang lebih curam adalah PQ lah kan. Okay, garis PQ. Garis PQ lebih curam. Kenapa? Kenapa? Sebab dia mempunyai sudut dia yang lebih besar. Kan? Sudut yang lebih besar. Ikutlah. Tak kisahlah awak nak buat ayat yang macam mana. Sudutnya lebih besar daripada RS, ataupun awak nak kata atau kerana 50 darjah lebih besar daripada 30. Tak kisahlah, asalkan ada jawapan yang berkaitan pasal sudut. Okey. Nombor 2. Okey, nombor 2. Ini sebagai pengenalan lah apa itu kecerunan kan. Mana satu yang cerun, mana satu yang kurang cerun, curam. Okay. So nombor 2. Ni garis dia. Ni garis dia Garis yang KL, dia tanya garis KL. Atau adakah garis KM. Atau adakah garis KN. Ni 3 garis. KL, KM, KN. Yang mana satu yang lebih curam? KN ya. Okay, KN. Kenapa? Okay, bagi tahu pasal sudut tu lah. Sudutnya lebih curam. Betul. Sudutnya lebih besar. Okay. Ataupun awak boleh kata sudut tirus. Yang ni pun sudut tirus. Sudut tirus. Sudut tirus. Ada masa form 1 dulu. Okey, sudut tirus ni adalah sudut antara ini lambang sudut. Okey, sudut theta. Theta antara 0 darjah hingga 90 darjah. Okey, sudut tirus adalah antara 0 hingga 90. Okey, maksudnya sudut tirus ni untuk KN lebih besar berbanding, kita kena bagi tahu berbanding tu. Berbanding KM dan KL. Sudut tirus KN. Tak ada. Sudut bolehlah. Sudut tirus ni NKL. Faham kan kalau tulis macam ni kan? Maksudnya dekat K sini.
NKL kat sini. Lebih besar berbanding MKL. Oh, 2 je lah maksudnya. L tu dia nak bagi tahu pasal garis tu je lah. Okey, jelaskan macam mana kecerunan. Yang mana yang lebih curam, yang mana yang kurang ceram. Okey. Yang tu yang paling basic lah. Kita nak kenal macam mana. Okey. So, seterusnya masuk kepada kecerunan. Okey, masuk kepada kecerunan. Okey, kecerunan adalah kecerunan lah, kecuraman lah. Bukan berkaitan. Okey, macam ni. Kecerunan tu dia tak sama dengan panjang tau. Kecerunan dia tak sama dengan panjang. Kecerunan tu kita nak cari kecerunan dia banyak ke tak banyak ke. Macam skala straight macam ni kan kosong kan. Kalau macam straight meninggi ni tidak tertarif. Jadi kita nak tahu kecerunan dia banyak mana. Nak tahu kecerunan dia banyak mana. Bukannya kita nak cari panjang. Bukan nak cari panjang. Dia tak sama dua tu. Kecerunan bukan panjang, bukannya jarak. Okay. So kena hati-hati kat situ. Kadang-kadang awal-awal kita belajar kita confuse. Kecerunan ni bukanlah jarak, bukanlah panjang. Okay. So untuk garis lurus PQ, okay, dia tanya dulu kat sini. Dia tanya dulu jarak mencancang. Jarak mencancang tahu kan macam mana? Okey, jarak mencancang tu yang ni lah, straight lah kan, yang ini. Kalau mengufuk, melintang, kan, okay. Ini kan, mencancang, mengufuk. Okey, kecerunan tu, kecerunan bukan yang macam ni. Tak semestinya. Kita nak tahu kecerunan dia je lah. Tak semestinya dia condong macam ni, tak semestinya. Okay. Tapi untuk kecerunan ni kita akan ambil kalau kita guna formula jarak lah. Kalau kita guna formula jarak, kita boleh ambil kecerunan ataupun M ya. M ni ialah jarak mengufuk, jarak mencancang. Jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Ini M. Kecerunan. M tu kecerunan M tu adalah kecerunan. M adalah kecerunan. Kalau kita nak cari kecerunan, bermaksud kita cari jarak mencancang, kita per dengan jarak mengufuk. Okey. Okey. M sama dengan jarak mencancang per dengan jarak mengufuk. Okey, sekarang kalau untuk PQ, okey, saya tunjuk yang PQ dulu. Kalau untuk PQ, jarak mencancang dia awak tengok. Awak boleh ambil yang kat sini ke, yang tinggi dia lah, yang tinggi dia, jarak dia. Awak nak ambil yang sini ke, boleh. Ataupun awak nak ambil yang sebelah sini ke, pun boleh, tak kisah. Okay, kalau nak ambil yang ni contoh. Okay, sini ada berapa petak? 4 petak kan? 4 unit lah. 4 unit. Okay, 4 unit. Boleh lah. Okay, kalau jarak mengufuk, jarak mencancang kita dah dapat dah 4 unit kan? Jarak mengufuk, inilah yang ini. Ataupun yang ini. Tak kisah awak nak ambil yang mana. Yang atas ni pun boleh. Okay. Ataupun yang bawah ni pun boleh. Boleh juga. Okay. Kira berapa petak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unit jarak mengufuk dia. Okey. So, kecerunan ialah jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Ini basic lah. Asas kepada kecerunan jugalah. Okey. Jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. 4/8. Kiranya 4/8. Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, boleh. So, ingat jangan lupa kecilkan tau. 1/2. Jangan lupa kecilkan dia. Okey. So, awak cuba kira untuk RS dan TU. Dan awak cuba jawab soalan yang bawah ni, nombor 4 ni. Manakah yang lebih curam? Nanti awak buat dulu. Sekejap saya nak pergi makan ubat je. Terlupa tadi. Soalan boleh tanya. Yang soalan A tadi.
Dah siap dah? Okey, sambung. RS. RS panjang dia awak ambil kat sini tak apa. Jarak mencancang. Jarak tu samalah dengan panjang kan. Okay. Jarak mencancang 2 unit. 2. Okey. 2 jarak mengufuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga. Okey. 2/8 sama dengan 1/4. Okay. TU. Garis TU. Okay, mencancang dulu. Saya ambil yang ni lah pula. 4 unit. Kan? Okay, lepas tu kira yang ni. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. 4 bahagi 6, kecilkan dia. Kecilkan dia 4. 2 bahagi 2. 8 bahagi 2. 4. Okay, 4 bahagi 2. 6 bahagi 2. 2/3. Okay. Jadi berdasarkan kecerunan yang awak dapat, mana yang lebih curam? Kalau awak tengok dekat sini pun, boleh ke? Boleh nampak ke yang mana curam? UT. Kalau tengok dengan mata kasar lah. Tengok dengan mata kasar yang mana yang lebih curam? Yang ni lah kan? Kalau yang ni macam okey lagi, jauh. Jauh. Kalau yang ni macam dah tinggi macam tu. Kan? Kalau RS tu okey. RS macam ni. PQ tu macam ni boleh lah. Okay. TU tu macam dah naik dah sikit. Okay. Kalau kita tengok dengan mata kasar tu TU. Okay. Dan kita buktikan dengan cara pengiraan untuk kecerunan. Okay. Kita buktikan, kita tengok nilai kecerunan ni. Kalau awak tak nampak apa ni pecahan tu kan, kita tak nampak mana satu nilai dia besar kan. 1/2 dengan 1/4 mana yang lebih besar? 2/3. Ke 2/3 ke yang lebih besar? Kita tak tahu kan. Kalau awak tak tahu, awak boleh tukar dia kepada perpuluhan. Tukar dia kepada perpuluhan. Kiranya 1/2. Okey, 1/2 ni awak 1/2 separuh, setengah kan. Dia adalah 0.5. Kalau awak tak boleh, okey tekanlah kalkulator, tekan kalkulator. Ni last choice lah ni. Okay, tapi kita kena tahulah sebenarnya 1/2 ni adalah separuh setengah kan. 0.5. Okay. 1/4 pun sepatutnya awak kena tahu juga. 1/4 pun sepatutnya awak kena tahu juga. Okay, kalau tak tahu tekan kalkulator 1/4 masukkan. Tukar kepada perpuluhan. Dalam kalkulator tu boleh tukar. Tukar kepada perpuluhan awak dapat 0.25 kan. Okey, dan 2/3 awak dapat 0.666 kalau tak silap. 66666 tak habis lah. Kan? Okey.
Jadi dekat sini awak nampaklah yang mana satu yang nilai kecerunan dia yang lebih tinggi. Nilai kecerunan dia yang lebih tinggi. So dekat sini garis yang paling curam ialah TU lah ataupun UT, tak kisah. TU ke UT ke tak kisah. Okay, kerana kita dah cari kecerunan, bagi tahu pasal kecerunan pula. Tak. Tak ada sudut-sudut tak bagi. Bagi tahu pasal kecerunan, nilai kecerunannya lebih besar. Kalau nak lagi tepat, dalam exam nanti kan, kita bagi tahu ni lebih besar berbanding. Selalunya kita akan bandingkan dengan berbanding PQ dan RS. Ni kalau dalam exam kita akan jawab. Kita bagi tahu sebab dia dan kita bandingkan dengan nilai yang lain. Ada soalan tak sampai sini? Ada. Okey, nak tanya. Kalau koordinat, awak ada belajar koordinat ke? Sebab koordinat ada kan? Titik tengah bahasa itu pasal koordinat bab 7. Okey. Koordinat boleh baca kan? Mana kita baca X dulu baru Y kan? Okey. So, kalau tajuk ni perlukan koordinat lah untuk kecerunan, awak perlu tahu koordinat. Kalau awak lemah nak cari koordinat, tolong praktis lagi lah untuk cari koordinat ya. Okey. Okey. Okay, kita masuk seterusnya. Kecerunan tadi, ingat balik. Kecerunan M ialah jarak mencancang. Okay, jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Kan? Jarak mencancang, kiranya kalau kita ada graf, paksi X, paksi Y, jarak mencancang tu ialah nilai Y. Jarak mencancang ialah nilai Y. Kan? Okey? Jadi, jarak mengufuk pula, dia dekat paksi X kan? Kiranya nilai dia nilai X lah. Okey? Jarak mencancang nilai Y, jarak mengufuk nilai X. Kalau macam yang tadi kita kira tu, kita kira unit kan. Kita cari panjang dia. Jarak mencancang. Okey, yang ni sebelah sini mencancang kan. Ni mencancang. Sini mengufuk kan. Ini yang kita kira tadi. Okey, jadi ni yang asas punya mencancang bahagi dengan mengufuk. Okey, jadi kalau kita ada koordinat, ni kira macam kita guna koordinat lah, bukannya bentuk yang macam tadi kita tahu dia bagi dalam grid. Dia bagi dalam grid. Ataupun soalan boleh kata ni 3 cm ke 2 cm ke. Kita ada jarak lah, kita ada panjang kan. Tapi kalau tak diberi jarak panjang tu, dia bagi koordinat. Okey. Okey, jadi cara untuk mencari mencancang dia, kita akan ambil nilai Y lah. Kita akan ambil nilai Y. Ambil nilai Y. Kalau X tu dia sama kan? Cik ingat balik cara nak cari jarak mencancang. Macam mana nak cari jarak mencancang? Koordinat hari tu. Macam mana nak cari jarak mencancang? Kalau garis straight macam ni.
Kalau garis straight macam ni, X dia sama kan? So kita akan ambil Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1. Ataupun, betul lah. Y2 tolak Y1 kan? Ke Y1 tolak Y2. Cikgu sekolah ajar. Okay, sebenarnya tak kisah pun yang mana. Dua-dua betul. Y1 tolak Y2 pun betul. Y2 tolak Y1 pun betul. Okay. Lepas tu sama juga kalau kita nak cari jarak mengufuk. Ingat balik kalau kita nak cari jarak mengufuk dalam tajuk koordinat hari tu, yang nak cari titik tengah lah, apalah, nak cari jarak panjang tu. Nak cari panjang garis hari tu. Okey, kalau jarak mengufuk garis yang macam ni, nak cari panjang dia. Kalau nak cari panjang yang ni, Y dia sama ni. Y dia akan sama. Tengok ni, Y1 dia akan sama. Jadi kita nak cari jarak dia, X2 tolak X1 lah. X2 tolak X1. Okey, tadi saya lupa nak mention. Yang tadi kita label lah. Kalau koordinat P tu, kita nak tahu kecerunan PQ ni. Sekarang ni kita nak cari kecerunan PQ. Dia tak bagi sini berapa cm ke, sini berapa cm, yang ni berapa unit, yang ni berapa unit. Tak bagi. Tak bagi. Kan? Dia bagi koordinat. Okey, koordinat ni pula boleh jadi dia letak nilai, boleh jadi dia letak X1, Y1. Okey. Maksudnya dekat sini ni, awak letaklah dia sebagai X1, Y1, X1, Y1 dan sini X2, Y2. Kan? X1, Y1, sini X2, Y2. Okey. Okey. Dan kalau kita nak cari jarak mencancang, jarak mengufuk, kita kena tahu mencancang ni berapa kan? So, untuk koordinat dekat sini R, nilai X dia akan sama. Sama sebab yang ni lah. Sama sebab yang ni garis ni. Dia akan sama lah ni kan. X dia berapa kat sini. Dia akan sama lah. X2, X2 dia akan sama. Kalau sebelah sini R, okay, dia akan sama lah dengan kat sini. Y1. Kan? Ini X1. Yang ni Y2. Kan? Y2. Jadi kita dapat koordinat R, X2, Y1. Okay, untuk cari jarak mencancang, kita ambil Y2 tolak Y1 per dengan mengufuk X2 tolak X1. Itu yang datangnya formula untuk cari kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, yang ni awak kena hafal. Bagi ingat. Sebab nak guna sampai SPM ni. Nak guna sampai SPM ni. Okey. Kalau awak tak faham juga apa yang saya terangkan tadi, tak apalah. Okey, awak ingat je formula. Ingat je formula. Okey, pertama sekali formula tadi pasal yang ni, jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Yang kedua, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, dua dah formula sekarang ni. Boleh guna mana-mana. Tapi kalau yang ni, yang dia bagi jarak lah, yang dia bagi panjang. Yang untuk ni dia bagi panjang dia. Yang ni yang koordinat punya. Okey. Okey, salin yang ni. Formula baru. Okey, nak cari kecerunan garis lurus PQ.
Okey. Boleh catch up, boleh kejar Fizi, Hanif. Okey, boleh? Boleh. Untuk kecerunan, okey? Kecerunan dah salah formula tu. Okey, kita masuk. Nak cari kecerunan PQ. Okey, ingat balik. Ni garis dia. Betulan dia bagi gambar ni. Garis dia ni agak-agak lah. Jawapan kita kecerunan positif ke negatif? Ingat balik tadi. Ikut awak lah, awak nak hafal yang dalam buku teks bentuk muka ke, atau awak nak ingat macam saya ke, naik bukit tu positif. Okey? Boleh hafal cara macam tu, senang juga bagi saya. Naik bukit, dia nak naik bukit kan, naik bukit positif. Okey? Awak letaklah mana-mana macam P, okey, awak boleh letak X1, Y1. Nak letak X2 pun boleh, tapi bagi samalah. Kalau yang 2X2, Y2. Kena samalah. Faham? Okay, dia X1 dengan Y1. Kalau awak nak letak X2, Y2 pun boleh juga. Okay, salah satu. Kalau kat bawah P tu dah letak X1, Q tu awak letak X2, Y2. Okay. So, formula kecerunan. Gantikan sahaja nilai-nilai dia. Gantikan je. Y2, mana Y2? 5. Okey, 5. Tolak. 5 tolak. Negatif 3. Okay, per dengan 5 tolak negatif 3 per dengan X2. 7 tolak 1. Okey, kira yang atas. 8 bagi 6 awak dapat nilai 4/3. Positif lah. Positif. Perpuluhan pun boleh. Perpuluhan pun boleh. Mana yang lebih cantik lah. Kalau perpuluhan tu awak dapat perpuluhan yang panjang nombor-nombor dia. Better. Better pecahan. Okey, jelas tak? Okey, tak ada soalan, boleh terus buat nombor 2 dengan 3. Nombor 2 dengan 3. Okey, formula yang ni formula dia. X1, X2 macam saya cakap tadi, awak tak kisah nak pilih yang mana. Kalau P tu X1, Y1, Q jadi X2, Y2. Kalau P tu jadi X2, Y2, Q jadi X1, Y1. Okey, tak kisahlah awak nak pilih yang mana. Warna biru ke warna merah, tak kisah. Okey? Okey, buat sekarang.
semua hadir. Kalau dah siap komen dah.
Kalau dah siap komen dah. Lagi-lagi yang lain. Okey. Okey. Kita sambung. Jawapan, boleh share jawapan tak? Nombor 2, nombor 3, nombor 2 dulu. Okey, apakah jawapan yang awak dapat untuk nombor 2? Tak macam, tak ramai yang komen ni. Dia masa dekit, tapi masa dah habis lah. Okey. 1/3 lagi. Betul tak? Yang lain 1/3 ada yang dapat 3. Okey, lagi. Lagi jawapan 1/3 ke 3? Okey, ini yang selalu kesalahan pelajar jugalah. Okey. Tak, careless lah, careless. Sebenarnya careless. Okey. Formula ialah, okey, formula ialah M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kita ambil nilai Y dulu. Kita ambil nilai Y dulu ingat kat situ. Okey, nilai Y dulu. Sebab kita nak jarak mencancang dulu. Kita nak jarak mencancang dulu yang dekat atas. Okey. Ambil nilai Y dulu. Okey, katakan awak ambil yang ni Y2. Okey. Y2 9. 9 tolak 3.
per dengan 4 tolak 2. Okey, 9 tolak 3 dapat 6. Okey, 4 tolak 2 dapat 2. 6 bahagi 2 dapatlah 3. Okey, 3. Okey. Tak kisah kalau awak nak guna yang merah ni pun. Contoh kan, saya tunjuk. Okey, sama, formula yang sama Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 sama saja. Okey, kiranya Y2 saya ambil 3 lah kan. Jadi dia macam terbalik lah. Terbalik lah dengan yang warna biru tu. 3 tolak 9 per dengan 2 tolak 4 kan. Awak akan dapat macam ni. Jadi awak akan dapat negatif 6 bahagi dengan negatif 2. Still awak akan dapat 3. Negatif 6 bahagi negatif 2. Jawapan dia 3 juga. Jawapan dia 3 juga. Sama je. Tak kisah awak nak buat yang mana. Nak pilih koordinat tu yang mana satu tak kisah. Okay. Yang penting Y dekat atas, X dekat bawah. Jangan letak 4 tolak 2 ke atas. No, tak boleh. Okay. Ingat kat situ. Alright. Okay. Nombor 3 jawapan awak. Negatif 3 per 2 lagi. Sama ke? 3 per negatif 2. Lagi. Okey, so kita tengok nombor 3. Letaklah mana-mana ya. 1, dua baru masuk 1 per 3. 1 per 3 yang tadi ke? Nombor 2 ke? Nombor 3 sekarang ni nombor 3. X1, Y1, X2, Y2. Okey, nak cari kecerunan ambil Y2 lah. Tak kisahlah, tak kisah Y1 tolak Y2 pun boleh. Tak kisah. Okey, saya ambil Y2 tolak Y1 ya. 4 tolak negatif 2. Okey. Per dengan negatif 1 tolak 3. Kita ambil X2 tolak X1 lah. Jangan ambil nombor besar tolak nombor kecil. Jangan ambil nombor besar tolak nombor kecil tau. Kalau awak tengok contoh macam ni 4 tolak negatif 2. Tiba-tiba bawah 3 tolak negatif 1. Salah juga. Salah tau. Macam ni. Awak buat 4 tolak negatif 2. Lepas tu 3 tolak negatif 1. Ni salah. Okay, yang ni salah. Okey, kalau yang sebetulnya yang kita buat warna biru ni, 4 tolak negatif 2, 6, negatif 1 tolak 3 dapat negatif 4. Okey, so bila kecilkan dia, awak dapat 3 per 2. Negatif tu, ialah 4 tu negatif 4 kan. Kalau kita kecilkan dapat negatif 2. Tapi negatif ni, tak payahlah letak bawah, kita letak tepi atau atas lah. Lebih cantik. Bukan salah, cumanya lebih cantik kita letak tepi atau atas. Kalau dari segi negatif tu yang mana, kalau awak tanya negatif tu yang mana sebenarnya? Okey, dia tu tak kisah atas ke bawah ke. Kalau awak nak kata atas tu nilai dia 3, bawah akan jadi negatif 2. Kalau bawah tu awak nak kata nilai dia 2, atas akan jadi negatif 3. Macam tu. Dia tak kisah dekat yang mana. Okay, so kita letak tepi lah. Lebih elok kita letak kat tepi bagi cantik nilai dia. Bagi cantik tulis tu lah. Okay. Ada soalan sini untuk kecerunan? Okay, saya ulang lagi sekali. Kecerunan, nak cari kecerunan ialah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okay.
So daripada sini dapat formula kedua di mana nak cari M mencancang tu kita kira by Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey? Okay. Yang ketiga, kecerunan dia ialah ini. Negatif pintasan X per dengan negatif pintasan Y. Yang ni ada negatif ya kat depan. Negatif tu tak kisah awak nak letak dekat mana nanti. Atas boleh, bawah boleh. Tapi salah satu je lah. Okey. Dari mana dapat yang nombor 3 ni? Kenapa tiba-tiba keluar formula yang macam ni kan? Okey, asalnya daripada yang nombor 2 lah. Okey, awak tengok sini. Nilai P. Koordinat bagi P. Cuba bagi tahu koordinat bagi P apa dia? Dalam bentuk X, Y. Apa koordinat bagi P? Ini P tu dekat sini. 0A. Okey, betul? 0A. X dia 0 kan? Koordinat bagi kat sini. Koordinat bagi P kat sini. 0. X dia 0. Y dia A. Baca koordinat ni tahu. Baca koordinat. Okey, itu koordinat dekat P. Kalau koordinat dekat B berapa? X, Y. X dia berapa? X. Okey, B 0. Betul? X dia B, Y dia 0. Okey, ni baca koordinat lah ni. Baca koordinat. X, B, Y 0. B 0. 0A. Jadi, cuba awak apply bila kita nak cari, bila kita nak kita nak tahu ni kita guna formula ni. Kita guna formula kecerunan tu. Okey, kalau kita nak cari kecerunan tu, Y2 okey, M dia sama dengan Y2 ambillah mana-mana. X2, Y2, X1, Y1. Okey, 0 tolak A kan? Per B tolak 0. Kan? Okey, so dekat sini awak akan dapat nilai negatif A per B kan? Negatif A per B. Okey, so A ni nilai kat sini. Apa itu A? A tu berada dekat paksi Y kat sini. A ni dipanggil sebagai pintasan Y. Pintasan Y, bukan pintasan tolak Y tau. Pintasan Y nama dia, memang ada dash. Nama dia pintasan Y, bukannya pintasan tolak Y tak. Okey, nama dia tu pintasan Y. Okey, kalau berada di paksi Y, berada di paksi Y. Okey, berada di paksi Y kena pada garis ni lah. Di mana koordinat dia 0 dekat sini. X dia 0. Okey, A. Ni pintasan Y. Kalau yang dekat sini, B ni B0. Dia dekat dengan paksi X. Dia berada atas paksi X. Y dia 0. Okey, nama dia dipanggil sebagai pintasan X. Pintasan X. Okey.
So, pintasan X ni berada pada paksi X. Awak ingat macam tu. Berada pada paksi X. Y dia kosong. Kalau pintasan Y ni, dia berada pada paksi Y. Ingat berada pada paksi Y. Okey, di mana X dia kosong. X dia akan jadi kosong. So, dekat sini, awak nampak kan negatif A per B kan? Negatif pintasan Y per pintasan X. Sebab itulah keluar formula ni. Negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Daripada yang ni asalnya, dua koordinat. Tapi sebab dia berada pada paksi Y dengan paksi X, di mana nama dia pintasan X, pintasan Y ni. So, keluar formula baru. Negatif pintasan Y per pintasan X. Okey. So, untuk soalan ni negatif A per B lah. Negatif kat depan jangan lupa. Bukan A per B, tapi negatif A per B. Okey, jelas? Okey, jom kita cari kecerunan garis lurus PQ. Okey, cari kecerunan garis lurus PQ. Awak boleh guna formula yang ketiga lah. Sebab kita dah ada pintasan X, pintasan Y. Kita ada formula. Kalau kita tak tahu, kalau dia bukan pintasan, kita kena guna formula yang kedua. Ini kalau dia bukan pintasan Y, pintasan X, kita kena guna formula ni. Maksudnya koordinat dia tu berada kat mana-mana je lah. Bukannya dekat paksi X, paksi Y. Kalau dia tidak berada pada paksi X, paksi Y tu kita guna formula ni. Tapi yang ni, okey, dia berada pada paksi X dengan paksi Y. So, kita boleh guna formula yang ketiga. Okey, faham kan? So, mana yang pintasan Y? Mana yang negatif? Negatif letak atas pun tak apa. Tak kat tepi pun tak apa. Boleh je. Okey, apa jawapan M1? Hanif, Afiq, sihat? Responlah juga. Alicia, okey.
Berapa nilai dia, M dia? Tak ada soalan nak tanya. Tak tahu pintasan Y yang mana ke? Tanya kalau tak tahu, tak faham. Okay, M. Dapat tak ni? Pintasan Y yang mana? Mana satu pintasan Y? Ni, nota ni. Pintasan Y berada pada paksi Y. Mana paksi Y? Ni paksi Y. Ni adalah paksi Y. So, ni garis dia, garis PQ. Mana yang kena? Negatif 9. Dari segi koordinat dia, X dia kosong. Kosong negatif 9. Kan? Kosong negatif 9. Koordinat dekat sini. Okay. So, pintasan dia tu, pintasan Y tu, negatif 9. Ambil negatif 9 je. Okay, negatif. Negatif tu yang memang dah ada lah. Pintasan Y tu ialah negatif 9. Okay, per dengan pintasan X. Pintasan X sinilah. Ni 60. Koordinat dekat sini ialah 60. X dia 6, Y dia 0. Tapi pintasan X tu nilai 6 je. Pintasan X dia nilai 6 saja. Okey. So kira je yang ini. Kira je yang ni. Okey, 4 per salah. Apa ni? Negatif ni awak boleh masukkan ke salah satulah. Masukkan ke atas pun boleh. Ini maksud saya negatif tu awak boleh tulis kat sini per 6 ataupun negatif 9 per negatif 6. Salah satu. Negatif tu kita boleh masukkan mana-mana je. Tapi jangan buat dua-dua lah. Jangan buat dua-dua nanti salah. Okay, so jawapannya adalah 3 per 2. 3 per 2. Nombor 2 dengan 3 pun sama je. Nombor 2 dengan 3 pun sama je. Boleh je kita nak guna apa? Kita nak guna formula yang kedua. Sebab dia bagi koordinat kan? Dia bagi koordinat boleh je kita nak guna formula mana Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Boleh. Ataupun awak nak guna yang pintasan pun boleh. Awak nak guna yang pintasan Y pun, pintasan X ni pun boleh. Sebabnya, awak tengok koordinat kat sini. 4, 0. 4, 0. Nilai Y 0. 4, 0. Dia ni pintasan X ke pintasan Y? Cuba tengok nombor 1. Kalau 4, 0. Pintasan X ke pintasan Y yang 4 ni?
Tengok beza. 4 kosong. Tengok yang ni lah. Ni kan kosong kan. Kosong kat belakang ni. 4 kosong dengan 6 kosong. Jadi 4 tu, 6 ni nilai apa? 4. 4 pintasan X. Yang ni pintasan X. So Q nilai Y. 08. Pintasan Y. So boleh guna dua cara lah kat sini. Nak guna formula yang kedua boleh, formula yang ketiga pun boleh. Okay, so kalau formula kedua tu, yang ini, Y2, taklah 8 tolak 0, 0 tolak 4. Kan? Boleh je kan yang formula kedua. 8 dapat negatif 2. Kalau buat pintasan pun dapat samalah. Okay, pintasan Y negatif 8 per dengan 4. Okey, sama negatif 2. Sama je mana-mana. Cumanya yang apa? Yang ketiga ni untuk yang pintasan sahaja. Kalau dia bagi koordinat macam ni, ya dia tu nombor pintasan lah tu. Kalau dia bagi 4, 3, bukanlah. 4, 3 bukan pintasan. Kalau 4, 0, yes, 4 tu adalah pintasan. Okay, faham? Okay, nombor 3. Nombor 3, kira dulu berapa jawapan dia? Empat per 3. Okay, nice. Okay, good. 4 per 3, betul? Okay, so yang ni pintasan X. Yang ni pintasan Y. Okay, negatif 12 per dengan 9. Negatif 4 per 3. Okay. Ada soalan? Okay, so habislah tajuk pasal kecerunan. Dah habis dah. Okay. Ada lagi kita nak buat lagi ada, jangan risau. Kita nak jawab lagi soalan. Cumanya nak cakapnya kita dah habis lah yang belajarnya. Pasal kecerunan, dia memang pasal kecerunan je. Dia tak masuk lagi pasal benda-benda lain yang pasal bawah tu. Bawah garis lurus. Salah Tak ada, negatif 4 per 3. Negatif, 4 per 3, betul-betul. Sorry. Negatif 12. So, 4 per 3. Okay, so saya nak buat nota sikit, minta tolong salin. Sikit je bab ni. Salinlah dari buku lain. Yang saya dah terangkan tadi juga sebenarnya. Tapi tak apalah. Okay, salin balik bagi senang nak tengok nota nanti. Tak adalah pening nak
nak tengok tu kan. Dia sebenarnya kalau awak nak buat nota ni, awak kan ada buku latihan yang kat sekolah ke atau yang buku yang saya bagi ni ke. Awak nak buat buku nota sendiri tu kan. Awak ambil je satu soalan apa tu? Satu soalan dan okey macam ni lah. Maksud saya yang atas ni okey contoh. Awak ambil lah satu contoh, okey buat dalam nota tu. Lepas tu yang ni awak ambil satu contoh, buat dalam nota tu. Maksudnya kita ambil satu contoh je. So nanti nak refer untuk exam, kita refer lah contoh-contoh tu. Kira macam quick revision lah, revision sepintas lalu untuk pagi-pagi nak exam ke. Sepintas lalu je, kita tak ada nak buka buku dah, tak sempat dah. Masa tu lah kita belik yang nota-nota yang simple ringkas ni. Okey. Okey, kecerunan garis lurus yang basic punya saya tak masukkan dalam nota, yang mana lebih curam, yang mana kurang ceram tu. Okey, yang tu saya tak masukkan dalam nota. Okey, yang saya masukkan pasal kecerunan sajalah. Okey. Untuk kecerunan kita wakilkan sebagai huruf M. Sampai bila-bila pun memang guna M je. Naik form 3, naik form 4 memang guna M je. Okey, untuk kecerunan kita guna huruf M dan M ni okey, so formula yang pertama ialah M ialah jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Kan? Okey, ini untuk yang soalan apabila diberi jarak ataupun okey macam ni contohnya, okey diberi soalan bagi jarak dekat sini lah. Soalan bagi soalan bagi jarak dia ni. Ini jarak mencancang. Ini jarak mengufuk. Okay. Bila soalan bagi nilai. Okay, digunakan bila soalan bagi nilai jarak mencancang dan jarak mengufuk tu. Sama ada disuruh kira petak berapa unit ke ataupun dia bagi 2 cm, 3 cm ke. Okey, yang ini untuk formula yang pertama. Okey, untuk formula yang kedua, yang Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Okey, yang ini bila mana ada ada koordinat lah P, Q. Okey, kita letak koordinat dia. Sini X1, Y1. Sini X2, Y2. X2, Y2. Bila diberi dua koordinat. Okey.
Yang ketiga, okey, M sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Kan? Okey. Pintasan X negatif kat depan. Jangan lupa negatif tu. Okey, yang ini apabila diberi pintasan X. Okey, tambah dekat sini. Nilai nilai Y pada paksi Y lah. Okey, sini nilai X pada paksi X. Nilai Y ni kiranya 0Y. Dan sini akan jadi X kosong. Okay. Ataupun nak tambah kat mana bagi cantik sikit nota ni macam mana ni 0Y. Okay. X kosong. Macam tu. Okey. Jadi sama ada dia bagi koordinat di mana X kosong Y tu kalau kosong lah. Okey. Untuk soalan yang dibagi P X kosong Q kosong Y. Macam ni. Cari M untuk garis lurus PQ. Boleh ke? Macam mana nak buat? Jenis soalan lah kan. Cari soalan pula dah. Cari M cari kecerunan untuk garis lurus PQ. Ni contoh lah ni. Apabila P X kosong dan Q kosong Y. Okay, macam tu lah. Okay. Koordinat tu yang penting, koordinat. Tapi boleh saja, boleh je kalau kita nak apply guna yang kedua tau, tak ada masalah. Okey, yang kedua dia boleh bagi dalam gambar rajah lah. Okey, gambar rajah ni banyak lah tau. Sama ada okey yang ini ke? Ini pintasan Y. Dan sini pintasan X. Okey. Ataupun macam ni pun boleh. Kalau kat sini. Macam ni pun boleh. Okay, kalau dekat sini pun boleh juga. Kat sini pun boleh juga. Ni X. Ini Y. Ni X. Ini Y. X. Y. X. Y. Kita cuma kena kenal pasti mana satu pintasan X, mana satu pintasan Y. Okay.
Boleh, sempat salin. Okey. Okey, lagi satu yang pasal kecerunan tu yang awak kena tahu pasal naik bukit, turun bukit itulah yang bentuk muka. Okey, bentuk muka saya kena refer buku teks lah kalau nak tengok bentuk muka tu. Kalau awak selesa hafal dengan cara tu tak ada masalah, boleh je ya. Okey, ni yang saya share untuk saya share macam mana saya ingat lah pasal nilai kecerunan tu. Okey. So, naik bukit M positif. Okey, positif lebih besar daripada kosong. Okey, turun bukit M negatif. Kurang daripada kosong. Okey. Kalau straight, tiada kecerunan. Okey, M tiada. M sama dengan kosong. Kalau yang macam ni, M tidak tertakrif. M tidak tertakrif. Maksudnya tidak boleh dicari. Tidak boleh dicari. Okey. Bukan infinity tadilah. Okey. Kena ingat kat situ. Okey. So, ni berkaitan pasal nilai kecerunan. Lagi satu, pasal yang ini tiada dengan tidak tertakrif ni, awak kena kadang-kadang tu dalam soalan lah, dia biasa tak ada suruh cari. Biasa dalam soalan tu dia akan bagi tahu garis PQ selari dengan paksi X. Selari dengan paksi X. Okey, bila dia sebut dengan selari dengan paksi X, awak tahu kan paksi X tu, ni. Ni paksi X. So garis dia selari dengan paksi X. Faham kan maksud selari tu kan? Selari tu kan sama kan? Sama. Selari. Kalau ada dua garis tu dia sama. Okey. So kalau paksi X kat sini, selari dia macam ni lah. Atas ke bawah ke tak kisahlah. Okey. So dia mengufuk lah kan? Garis mengufuk. Okey. Dia kecerunan dia tak ada, kosong, selari dengan paksi X. Ayat dia tu dalam soalan. Okey, yang kedua, sini untuk yang ni, selari dengan paksi Y. Ikutlah nanti, bila baca soalan kan, tak faham apa maksud dia selari dengan paksi X, paksi Y. So, saya masukkan dalam nota ni. Okey, boleh. Itu saja pasal kecerunan. Semua berkait pasal kecerunan je. Formula yang paling banyak digunakan yang ini. Nombor 2. Nombor 2 paling banyak digunakan, okey? Nombor 2 ni kira macam fleksibel lah, fleksibel. Untuk yang soalan yang macam ni, yang ni pun boleh guna yang nombor 2 juga. Memang kita banyak guna nombor 2. Okey. Okey, siap dah ke? Saya nak scroll soalan ni. Dah. Okey, jom buat yang ni. Dia tanya je garis lurus yang mempunyai kecerunan kosong. Okey, saya dah terangkan tadi. Awak refer balik mana garis yang mempunyai kecerunan kosong. Garis AB ke, BC ke, BD, DE, EF,
EG, EI, FG, banyak ni soalan. Okay. Carilah yang mana yang kosong. Okay, cari kecerunan kosong, kecerunan tidak tertakrif, kecerunan positif dan negatif. Dalam rajah ni, kita bagi tahu semua. Ingat cari yang straight. Saya tulis yang macam ni. Awak bagi tahu jawapan lah. Tidak tertakrif yang ni. Kecerunan positif yang ni. Yang negatif turun. Okey, tengok balik kat sini. Okey, kecerunan kosong yang mana? PD. Lagi ada lagi tak? PD betul. FJ betul. FJK. Teruslah. PD dan FJK terus je. AG. Mana AG? AG. Oh, tak payah. Tak payah. Tak ada garis pun AG. Okay, BD dan FJK dan okay, soalan minta sebab tau. Soalan minta berikan justifikasi. Kita bagi tahulah. Okay, sebab dia ni, dia ada graf ni. Dia ada apa ni? Dia ada ni, paksi. Ni paksi X, paksi Y ni. Incoming call. Okay, dia ada paksi X dengan paksi Y. Jadi kita bagi tahu pasal kecerunan kosong kerana garis itu tak yalah, kerana selari dengan paksi X. Yang saya bagi tahu tadi. Okey, sebab ni garis ni, yang ni selari dengan paksi X. Dia sama. Okey. Tidak tertakrif pun sama cara jawab dia. Okey, tidak tertakrif.
Mana garis dia? Okey, EFG. EFG, GGG. Dan HIG. Yes. Kenapa kita kata kecerunan tidak tertarikh? Sebab selari dengan paksi Y. Selari ini paksi Y. So dia selari. Dia menegak, mencancang juga. Sama. Okey, kecerunan positif. Mana kecerunan positif? AB dan ada lagi tak? Oh, DE, okey. AB, DE. Dua je. Okey. AB dan DE kerana okey. Oh, kena tambah dalam nota juga ni. Kerana condong ke kanan. Condong ke kanan. Kanan okey. Dulu saya ingat macam ni. Saya ingat tangan kanan. Condong ke kanan. Sekarang saya ingat naik bukit lah, senang. Saya guna tangan kanan untuk kalau M dia positif. Kalau tangan kiri saya guna tangan kecerunan negatif. Tak apalah, macam susah je nak ingat. Okay, saya ingat naik bukit, turun bukit. Okay, tak apa, awak selesa nak hafal yang mana bentuk muka pun boleh, tak kisah. Okay, kecerunan negatif. BC dan EI. Okay, EI. BC dan EI kerana condong ke kiri. Okay, boleh tambah dalam nota lah. Okay, B ni saya skip. Ni yang selalu soalan exam kan? Soalan exam lebih kurang yang macam ni punya. Okay, ini tentukan pintasan Y. Okay, dengar saya nak minta awak buat ni. Tentukan pintasan Y, kecerunan pintasan Y. Okay, dia bagi pintasan X. Okay, dia bagi pintasan X, dia bagi kecerunan, dia bagi pintasan Y. So, dari apa ni kita baca daripada soalan tu, kita boleh agaklah formula mana yang kita boleh guna kan. Formula yang M sama dengan negatif pintasan Y ke atas, jangan lupa per pintasan X. Awak cuma masukkan nilai sahaja, gantikan nilai je. Okay, gantikan nilai je. M negatif 2/3. Okay, negatif 2/3 sama dengan negatif pintasan Y. Okay, negatif 4
per X. Okey, tulislah X dulu ke. Tulis X dulu. Dan awak carilah nilai X. Faham tak? Nah, ni M awak gantikan. Negatif pintasan Y. 4. Pintasan X letaklah. Carilah nilai X. Okey, boleh. Okey, nombor 2. Nombor 2 dia bagi pintasan Y. Dengar dulu Nombor 2 dia bagi pintasan Y. Dia bagi kecerunan. Ini M. Okey. Dan dia bagi koordinat 41. Okey, dia nak pintasan Y. Pintasan Y 0Y. Dia nilai Y lah, nilai Y. Bukan Y kosong. Kosong Y. Y kat belakang. Pintasan Y. Okey, kosong kat depan. Okey. Jadi sekarang ni, formula 1, 2, 3 tu, kalau awak kata nak guna formula ketiga, tak boleh. Mungkinlah awak terfikir nak guna formula yang ketiga sebab dia tanya pintasan Y. Tak boleh. Sebab pintasan X dia tak bagi. Kalau dia bagi pintasan X dalam bentuk 40, yes, boleh guna formula yang ketiga. Tapi disebabkan dia guna formula yang dia bagi titik koordinat 41. 41 ni dia tidak berada pada paksi X. Dia tidak berada pada paksi X. So awak tak boleh nak cari pintasan X dia. Okay. So awak kena guna formula Y sama dengan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Awak masukkan je nilai M1/2. Okay. Titik tu awak letaklah, titik tu. Ni awak letak X1, X2, X1, Y1, X2, Y2. Masukkanlah nilai. Boleh? Taklah Y tolak 1 per 0 tolak 4. Okay. So cari nilai Y. Okay, nombor 1 dengan 2 ada soalan tak? Sebelum nak proceed nombor 3. Untuk nak kira bagi dapat tu, nak minta awak praktis lah ni. Algebra lah tu. Okay, tak apa, awak buat je dulu. Siapkan. Hantar bagi kat saya benar. Saya semak betul-betul awak kira tu. Tinggal cari XY je. Tapi kalau awak tak faham cara kira ni, tanyalah. Nombor 3. Raja di sebelah menunjukkan satu sisi 4 PQRS. Okay. Tunjukkan bahawa garis lurus PQ dan garis lurus SR kecerunan yang sama. Okay. Kecerunan yang sama. Okay, faham tak? Kecerunan yang sama. Kiranya awak kena pastikan awak kira tu awak dapat nilai yang sama lah. Awak kira biar dapat yang sama. Faham tak? Okey, soalan A. Awak kira kecerunan untuk PQ. Untuk PQ, MPQ tu. Awak kira X1, Y1, X2, Y2. Awak kira. Kira dulu. Kan? Okay. Dapat nilai lah. Lepas tu awak kira pula MSR ni. Kira X1, Y1, X2, Y2.
awak akan dapat nilai yang sama. Awak akan dapat nilai yang sama. Percayalah. Okey. Awak kira, pastikan dapat yang sama. Okey. So, saya nak minta awak selesaikan sendirilah ni. Okay. Ni nanti awak akan dapat sama. Okey. Untuk soalan B, diberi kecerunan garis lurus PS ialah 1/3. Okey, kecerunan garis lurus PS. Mana PS? Okey, PS. Okey, tentukan nilai U. Okey. Formula 1, 2, 3. Awak hanya boleh guna formula yang kedua saja. 1 tak boleh sebab kena tahu jarak mencancang, jarak mengufuk. Okey. Yang ketiga tak boleh juga sebab okey, kalau kita tengok P dia ada pintasan Y. Tapi S dia tidak berada pada paksi X. So tak boleh. Okey, kena guna formula yang kedua. Okey, masukkan sahaja nilai. Masukkan 1/3 sama dengan U tolak 4, U tolak 0, cari nilai U. Okey, cuba buat. Ada soalan? Saya dah guide dah satu-satu. Kalau tak faham boleh ulang tengok rakaman. Drag recording tu sampai akhir untuk soalan ni. Okey, dengar balik buat. Okey, kalau tak faham boleh tanya saya. Okey, boleh. Ada soalan? Minggu depan masuk bab 11 ni. Okey, good. Senang tak tajuk ni? Kecerunan je. Senang tak? Kalau, okey, senang. Okey, kalau 1 hingga 10, tajuk ni paling senang. 1 hingga 10. Senang 10/10 atau awak nak bagi rate berapa? 9. 7, 7.5. Okey, so senanglah ya. Okey, kalau siapa-siapalah yang rasa susah, mungkin awak tak berapa faham, awak kena tengok baliklah rakaman. Okey, awak tengok balik rakaman. InsyaAllah memang senang tajuk ni. Sebabnya sikit saja pasal kecerunan je. Naik form 3 lagi advance, ada lagi, banyak lagi. Okey. So minggu depan bab 11. Baik. Itu saja. Betul lah 11 kan. Okey, itu saja. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.